tu. So sekarang ni saya sedang bersiaran dalam kereta lagi. Saya tengah on the way nak pergi Kampung Baru pula. So formula sustain business. Bagi usahawan di luar sana, tak kira anda peniaga ke, usahawan ke, niaga tepi jalan ke, anda jadi dropship ke, boleh sistem agent kan, video ni untuk anda. Okay, kalau anda rasa macam video ni agak membosankan ke apa, maybe anda kena buka loudspeaker. Okay, pasang speaker kuat-kuat Okay, so bagi sesiapa yang nak tahu sustain business, formula sustain business, saya boleh kongsikan kepada anda. Tapi kalau anda rasa macam tak payahlah dengar daripada ni, okay, saya nak bagi tahu siapa saya dahulu. Kenapa saya boleh cakap tentang benda ni. Saya adalah Ali Munin, founder kepada Alpha View, yang telah saya certified train the trainer HRDF under Kementerian Sumber Manusia. Train the trainer HRDF certified. And saya juga certified NLP practitioner under ABNLP. Okay, under ABNLP, American Board NLP. Okay, and then saya juga telah berpengalaman selama 5 tahun buat training, consultation and buat servis dalam bidang business. Saya bermula dengan more kepada digital marketing, and then saya membantu business-business untuk berkembang dan restructure mereka punya business dan kembangkan bisnes tersebut. Okay, so basically saya dalam kereta. Memang saya dalam kereta sekarang, as you can see. And formula nak sustain business, kita terus pergi kepada formula. Okay, so saya harap bila you tengok video ni, you share kepada orang lain. Kalau you tak nak share, you simpan. Tapi saya nak you amalkan lah. Sebab ilmu yang saya ada ni telah membantu usahawan-usahawan, founder-founder kembangkan dia orang punya cawangan, kembangkan dia orang punya bisnes supaya daripada segi dalaman dan luaran semakin bertambah pelanggan dan bertambah tim. Tambah tim ada yang bagus, ada yang baik juga. Okay, ada yang dia kena ambil yang pakar, ada yang tak ambil pakar kan. So sekarang ni macam mana anda nak kembangkan bisnes anda, macam mana anda nak sustain. Paling penting adalah di saat sekarang ni, di hujung-hujung ni kan, di hujung-hujung tahun ni, mesti dah tahun baru. Orang kata azam baru, tahun baru, dah nak masuk 2022. Di manakah anda? Di manakah bisnes anda? Yang saya nampak, kalau you perlukan video ni, you perlukan ilmu ni, you kena dengar sehingga habis. Kalau you tak nak, baik you berhenti, tutup, buat je lah kerja lain. Kalau you rasa benda lain tu lebih bermanfaat bagi anda, terpulang kepada anda. So, formula nak sustain business, pertama sekali, you kena sentiasa buat konten. Okay, by the way, sebelum saya terlupa, tolong juga buat 3 benda. Okay, buat 3 benda yang bagi sesiapa student Daus. Hai Daus, Assalamualaikum. Aduh, pergi Kampung Baru ni Daus. Baru lepas pergi Ramli, beli ayam dengan daging. Okay, so pertama sekali, you kalau belajar dengan saya sebagai student saya, you kena buat 3T. Okay, you kena buat 3T. 3T tu apa? Tengok, tulis dan tindakan. Tengok, kena tulis. Dah tulis pula, kena ambil tindakan. Kena bertindak. Kena ada action. Tak ada action, result pun takkan dapat. Okay, so itu yang pertama sekali. Tolong share dah Ustaz, tolong share. Share dekat story IG ke apa ke. Okay, tindakan. So pertama sekali, kena buat konten. Dalam konten ni, bila you nak buat konten, you menarik pelanggan. Okay, you menarik pelanggan. You menarik pelanggan untuk kenal you punya bisnes. Pertama sekali,
untuk kenal you punya business, untuk kenal you punya jenama. Okay, bila once orang kenal you punya jenama, kenal you punya business, keberadaan bisnes anda ni ada kat mana, tapak kedai anda ni kat mana, keberadaan bisnes anda ni ada dekat area KL ke, Selangor ke. So pastikan orang tahu dulu kewujudan anda. So pastikan post dekat semua media. Media ni maksudnya anda punya social media dan juga anda punya social messaging. Social messaging lah, macam WhatsApp, lagi apa, Messenger, Facebook, Instagram, TikTok. Semua post untuk menunjukkan kewujudan bisnes anda tu berada di mana dan apa yang dilakukan oleh perniagaan anda. Content itu pertama sekali yang perlu dilakukan. Tuliskan formula sustain business. So itu yang pertama. Dia ada tiga content. And then yang kedua, apa yang you kena lakukan adalah you kena buat database marketing. Okay, you kena buat database marketing. Database marketing ni means you dah buat content marketing kan. Okay, yang kedua you kena buat database marketing. Database marketing ni dia kena bermula daripada bawah juga. Means daripada awal you berniaga, you buat urusan jual beli dengan pelanggan anda ke. Kalau you berniaga di tepi jalan macam saya sini, saya berniaga kebab juga. By the way, kalau ada sesiapa yang nak jadi agent, boleh contact saya dekat saya punya website, dekat profile. Jadi agent kebab lah, berniaga kebab. Bagi yang berminat lah. Okay, so kita buat database marketing, kita collect database. Kalau you berniaga online, wajib you simpan database anda, susun database anda dengan baik. Saya dah cakap pasal benda ni, formula nak sustain business ni sebenarnya bukan sekarang. Saya dah lama cakap tentang benda ni daripada 2017. Saya dah ajar tentang benda ni daripada 2017. Cara bagaimana nak sustain business anda. Okay, nak cakap restructure business tu, itu part lain pula. Formula dia lain pula. Banyak, ada 13 formula kalau anda nak restructure business anda. Ini adalah formula sustain business, dia ada 3 sahaja. Okay, satu content marketing yang pertama. Yang kedua database marketing. Contoh kalau you cakap you berniaga nasi lemak, saya berniaga nasi lemak je cik. Buat apa saya nak buat database marketing? Perlu ke? Yes, perlu. Sebab kalau you cakap sekarang tak cukup, customer lari lah, customer tak datang lah, customer tak tahu you buka ke tidak. Let's say lah you pergi bercuti, you boleh bagi tahu pada customer, you boleh WhatsApp, you boleh hantar SMS ataupun WhatsApp kan pada customer kita. Macam mana dengan adanya database? Database ni at least paling busuk you ada nama dan nombor telefon. Okay, itu database marketing. So bila kita dah ada nombor phone dia dan dia pun ada nombor phone kita, dia tahu keberadaan kita, kewujudan kita dan kedai kita buka ke tidak, tutup ke buka. So orang tahu apa promo terbaru. Faham So pertama tadi content marketing, saya ulang lagi sekali. Yang kedua adalah database marketing. Yang ketiga, panjang sedikit, TRTL marketing. T stand for tangga. T. Kalau you macam tak berapa dengar ke apa T stand for tangga. Contoh, T tangga. R apa? Rusia. Okay, TRTL dia ada .t, .r, .t.l macam tu. TRTL marketing. Contoh nak senang bagi you supaya you tulis dulu TRTL. Dia ada maksud dia yang lain TRTL. T lagi satu, tangga juga. T tangga. L London. Okay, so TRTL marketing. So apa stand for what tu TRTL ni? Okay, TRTL marketing dia kena bermula juga daripada bawah. Dia kena start daripada day one. Hari pertama you buat marketing, hari pertama you buka bisnes, you dah kena buat. Kalau you cakap, lama saya dah berniaga setahun saya dah berniaga 10 tahun, tak apalah. Dah daripada tak buat langsung,
Sekarang, hari ni you kena buat. Sekarang juga you kena buat. Tak payah tunggu. Saat ni juga you kena buat. Cari buku, cari pen, terus buat. You buatlah konten. You ada handphone kan? You tengok video ni dekat handphone kan? You ada handphone, you ada internet, you ada social media. So you buat konten pertama. Yang kedua, you buat database marketing. Yes, you buat. You ada pen dengan buku. Tadi baru dia cakap standby buku dengan pen kan? So buat database pakai pen dengan buku. Jadi saya bagi tahu macam mana, InsyaAllah. TRTL. Okay, so T yang pertama adalah trust. T yang pertama adalah trust. Trust ni apa? Kepercayaan. Percaya. Okay, so you kena jaga kepercayaan pelanggan kepada bisnes anda. Kepada anda. Pertama sekali, bila kita buat bisnes, dia kena percaya pada anda, kepada brand, kepada nama anda sendiri, kepada anda, kepada founder. Siapa nama anda ni? You adalah founder kepada nama ni. Let's say you agent. You adalah agent. You adalah agent kepada, let's say you ada nama SSM ataupun you put team nama yang you create sendiri kan. You adalah leader kepada team ni. Contoh kalau you main sistem agent, betul? So apa yang saya boleh katakan kepada anda, you kena mulakan daripada sekarang. Kalau you buat sistem agent, you kena mulakan daripada sekarang. Trust tersebut. Okay, trust tersebut. T yang pertama, trust. You kena jaga kepercayaan pelanggan daripada sekarang. Kalau you cakap dah terlambat, saya dah setahun lebih dah, saya dah 3 tahun dah bos buat bisnes ni. Tak apa, start daripada sekarang. Jaga kepercayaan pelanggan kepada jenama personal anda. Kalau anda sebagai ejen ke apa, kalau you tak ada jenama sendiri dahulu, nama tim anda tu nama jenama anda lah. Kalau you cakap saya tak ada jenama bisnes, nama tim tu dah jenama bisnes lah tu. Okay, jangan susah-susah, jangan fikir jauh-jauh, jangan. Sebab jenama yang pertama adalah nama anda sendiri. You brandkan nama you sebagai apa? Saya pakai Ali Munin. Ali Munin. Okay, nama saya, as you can see dalam saya punya IG ataupun Facebook ataupun YouTube saya ni. Okay, so trust kepada anda. Dan kedua adalah R, relationship. Okay, relationship ni apa? Bahasa Melayu dia hubungan anda dengan pelanggan. You kena jaga hubungan anda dengan pelanggan sebagai personal brand, dan bisnes anda pun kena jaga hubungan dengan pelanggan anda. Bisnes anda, jenama bisnes anda means you punya team pun you kena terapkan kepada team anda, kepada anak dropship anda, anak agent anda. Cakap kepada mereka, jaga relationship. Okay, jaga relationship means hubungan baik dengan you punya pelanggan, customer ke, klien ke. Lain bisnes, dia ada produk ataupun servis. Ada yang buat dua-dua dia ada. Macam saya ada dua-dua. Saya ada produk dan saya ada servis. Okay, so you kena jaga relationship, hubungan baik dengan pelanggan. So hubungan ni pula bukan bermaksud hubungan saja. Cara you berhubung dengan mereka, cara daripada WhatsApp, daripada SMS, daripada Facebook, daripada Instagram, daripada website, daripada YouTube, okay, daripada apa lagi, TikTok. You jaga hubungan dengan mereka. And itu R, relationship. And maybe you bagi something kepada pelanggan tu, pelanggan setia. You buat apa, lucky draw ke. Jadi saya cakap lagi tentang benda tu. TRT. T yang kedua, yang ketiga. Okay, TRT. Okay, T adalah time. Okay, time. Time maksudnya masa anda kenal dengan pelanggan, dengan customer. Saya sekarang sejak saya berniaga kebab ni, saya kenal dengan customer saya ni dah berapa bulan dah. Jadi dia orang kenal, dia orang angkat tangan dengan saya. Assalamualaikum bang. Dia panggil saya macam tu. Saya pun panggil
Assalamualaikum bang, Assalamualaikum kak, apa khabar kak, tanya khabar kan. Hubungan, itu kat situ pun ada hubungan. Dan berapa lama kenal, dan tanya dia apa cerita, macam mana, sembang kan. Dia jaga time, masa, berapa lama kita kenal dia. Dah kenal lah jenama, dia kenal jenama kita, dia kenal siapa kita sebagai founder kan. So kita jaga dekat situ. Masa kita kenal dengan dia berapa lama. So sepanjang masa anda dikenali sebagai jenama tu, personal brand anda dan jenama bisnes anda tu, lagi lama lagi bagus. So daripada bawah tu kena jagalah konten, kena jaga. Sentiasa kena buat konten. Setiap hari kena buat konten. Tak tahu nak buat konten apa, buat je live, cakap je lah, sembang je lah pasal diri anda ke, pasal bisnes ke, pasal suasana sekarang ke. Be yourself. Tetapi you kena ada strategi. Orang cakap content strategi. Jangan pening-pening, tekan je button live tu, buat je. Kalau you boleh buat live, kalau you jenis extrovert. Kalau you jenis introvert, yang jenis tak suka bercakap dekat video live ke apa, maybe you boleh buat penulisan, you boleh menulis. Okay, you boleh menulis, buat konten. Okay. And then database pun you kena jaga. Okay, berbalik kepada database tadi, saya cakap saya nak share kan. Database ni you kena minta, you tulis dekat buku. Dekat buku anda tu cakap kenapa anda nak minta nombor phone ni. You kena ada sebab. You buatlah lucky draw. Kalau you berniaga tepi jalan kan, you berniaga nasi lemak ke, berniaga burger ke, macam mana nak cara dia, macam ni cara dia. Standby satu buku dengan pen untuk customer tulis, ataupun lebih baik anda yang tulis. Cara dia ialah anda kena buat satu poster ke atas A4, you design. Saya ada template dia kalau you nak. Tapi you kena as a result, sebagai orang kata kena bagi something. Benda ni lucky draw lah. Saya letak lucky draw, cabutan bertuah. So kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau dia tak dapat, tak apalah kan. Kita pilih lah siapa nanti yang akan dapat. Macam tu kita akan call dia, kita akan WhatsApp dia. Okay. So lucky draw ni pula, you cakap kat situ, you tulis kat situ nama, nombor phone. You tulis dekat buku tu bahagian nama, nombor phone. Okay. And then kita, bila customer tu beli je, dia order je. Dia dah order, kita dah buat dia punya, kita dah bagi. Sebelum bagi balance duit dia tu, sebelum kita bagi balance duit dia, kita cakap, kak, bang, tak kira pun siapa pun dia, tuan ke puan ke kan, cakap, minta nombor phone untuk lucky draw, cakap anda 01. Macam tu. Kalau dia tanya dapat apa lucky draw ni, cakap lah dapat apa. Tengoklah apa benda yang you tulis kat situ, apa benda yang anda nak bagi tu. So lucky draw ni you kena betul-betul bagilah nanti. Okay, lucky draw ni you kena betul-betul bagilah. Saya nak parking sekejap, saya nak ambil nak pergi beli barang sikit sekejap. You kena okay, 01 macam tu. 01 berapa. So you kena tuliskan lah. Tulis nombor phone dia 01, dia akan sebut lah. Okay, kebanyakan yang saya kenal lah, yang saya pernah buat selama berapa bulan ni. Berapa bulan saya berniaga tepi jalan ni kan. Peniaga kan, jadi peniaga ni semuanya mesti bagi nombor phone. Kita bagi tahu lah lucky draw tu dapat hadiah apa. Macam tu. So dia orang akan bagi. Itulah cara dia. Last kali, dah lepas time, and then loyalty, TRTL, L yang terakhir, L, loyalty. So loyalty ni pula, you kena buat lah loyalty program. Saya pula baru je buat loyalty program. Awal tahun saya buat loyalty program pakai Chop. Chop berapa lah, 10 kali beli, 10 yelah 10 Chop tu penuh, dapat satu free kebab. Itu loyalty program masa awal tahun. Sekarang ni hujung tahun ni, sekarang saya buat lagi loyalty program yang baru, yang ni VIP. Saya buat loyalty program VIP membership. Kenapa? Sebab sesiapa yang ada VIP membership ni, dia kena isi nama, nombor phone, email dan birthday dia. So bila dia daftar, dia kena bayar RM10.
untuk 1 tahun punya membership. Apa yang dia dapat? Dia dapat setiap satu kebab yang dibeli dapat less RM1 tau. Kebab saya by the time you tengok ni harga dia RM5 satu bungkus. Satu pieces RM5. So by the time dia ambil membership, VIP membership ni, dia dapat less RM1. Banyak tu RM1. Faham tak? So kalau dia beli 2, daripada RM10 dia nak bayar, dia bayar RM8 je. Faham tak? Sekarang pun barang naik apa semua. So kita buatlah program loyalty program ni. Okay? So itu saja perkongsian saya macam mana formula untuk sustain business anda. InsyaAllah semoga bermanfaat. Cubalah tweak ke apa ke. Kalau you nak tanya apa-apa, boleh pergi dekat website saya, alimunin.com. Saya nak pergi beli barang jap. Saya dah sampai ke rumah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.